Pendidikan Kesihatan tahun 6, Unit 7, Siapakah lebih hebat? Delima anak remaja. Rujuk buku teks Pendidikan Kesihatan muka surat 42 dan 43. Jom belajar bersama Cikgu Yati. Standard kandungan yang akan disentuh dalam video PDP pada kali ini adalah 2.3 mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian. Standard pembelajarannya pula ialah 2.3.1 menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya. Mari kita lihat situasi-situasi yang boleh menyebabkan tekanan akibat daripada tindakan rakan sebaya. Yang pertama, tidak dapat menyesuaikan diri dengan rakan-rakan sebaya dan persekitaran baharu. Contohnya, Anggil ialah murid baharu di sebuah sekolah. Dia dibawa oleh pakciknya bersekolah di kawasan bandar. Dia berasa dirinya dipinggirkan oleh rakan-rakan sebayanya. Dia juga sukar untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran dan suka menyendiri kerana sering teringat keluarganya. Dia tidak berani merungut kepada pakciknya. Kesian kan kepada Anggil? Anggil berasa tertekan berpindah ke kawasan baru. Jadi, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Anggil seharusnya bersikap positif. Dia harus membuang rasa rendah dirinya dan cuba bertegur sapa serta bersikap rahmah dengan rakan-rakan sebaya. Pasti ada rakan yang boleh menerima kehadiran Anggil dengan baik. Situasi kedua yang boleh menyebabkan tekanan akibat daripada tindakan rakan sebaya ialah aspek komunikasi yang kurang berkesan. Contohnya, Malati mahu sikap Aliong yang pemalas dan suka meniru kerja sekolahnya diubah. Tetapi cara Malati menegur Aliong silap. Malati telah menengking Aliong di hadapan kawan-kawannya yang lain. Ini menyebabkan Aliong berasa tertekan dan berasa rendah diri diperlakukan sedemikian. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Ya, sepatutnya Malati ataupun Aliong perlulah memperbaiki kelemahan diri mereka. Malati yang bijak, pandai dalam akademik sepatutnya juga bijak dalam mengawal emosinya. Begitu juga dengan Aliong. Aliong yang lemah dalam pelajaran tidak seharusnya meniru bulat-bulat hasil tugasan kawan-kawannya. Sebaliknya bertanya untuk pemahaman yang lebih baik, bukan sekadar meniru. Situasi lain yang boleh menyebabkan tekanan akibat daripada tindakan rakan sebaya ialah apabila ada individu yang berkeinginan untuk memiliki keperluan diri berjenama seperti rakan-rakan sebaya yang lain. Contohnya, gadget telefon. Pada zaman sekarang, ramai kanak-kanak remaja mempunyai telefon bimbit sendiri yang canggih dan berjenama. Akibatnya, bagi rakan-rakan yang kurang berkemampuan, mereka berasa tertekan dan rasa rendah diri. Mereka juga ingin memiliki gadget-gadget tersebut, tapi tidak mampu. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Ya, rakan-rakan tersebut ataupun anak-anak yang hendak memiliki keperluan diri berjenama seperti rakan-rakan sebaya yang lain, perlulah pandai ataupun bijak menguruskan wang belanja mereka, supaya mereka dapat menabung untuk membeli bahan-bahan berjenama yang diingini oleh mereka. Seterusnya, keadaan bagaimanakah yang boleh menyebabkan tekanan kepada rakan sebaya? Ya, berlakunya persaingan dari segi akademik dan kurikulum. Contohnya, Gabriel menyertai kelab seni mempertahankan diri taekwondo di sekolahnya. Walaupun Gabriel rajin berlatih, namun jurulatih tetap mengatakan prestasinya kurang baik dan Gabriel selalu dibandingkan dengan rakan sepasukannya yang lain. Ini menyebabkan Gabriel berasa tertekan, tetapi tekanan yang dihadapinya adalah positif di mana Gabriel berazam untuk berlatih dengan lebih gigih. Jadi, cara penyelesaiannya ialah tingkatkan keazaman diri untuk berusaha dengan gigih serta rajin mengulang kaji pelajaran ataupun aktiviti kokurikulum seperti taekwondo tadi.
Okey, mari kita lihat situasi yang kelima yang boleh menyebabkan rasa tertekan akibat daripada tindakan rakan sebaya. Ya, ketika perbincangan kumpulan pasti timbul dengan perselisihan pendapat. Betul tak? Ini boleh menyebabkan rakan kita yang ditolak pendapatnya berasa rendah diri dan tertekan. Jadi, bagaimanakah cara menyelesaikan situasi ataupun masalah sebegini? Cara penyelesaiannya, kita hendaklah belajar untuk menerima pendapat orang lain dengan hati yang terbuka. Jangan dengan sewenang-wenangnya membantah pendapat orang dengan membuat kata-kata hina dan cacian. Itu akan menyebabkan rakan sebaya kita tertekan. Setakat ini sahaja video penerangan PDP Pendidikan Kesihatan tahun 6 Unit 7 Siapa yang Hebat daripada Cikgu Yati. Bagi murid-murid Cikgu Yati khususnya, jangan lupa baca dan fahamkan apa yang telah cikgu sampaikan tadi dan cuba jawab soalan-soalan yang diberi dalam live worksheets. Sehingga berjumpa lagi pada video PDP yang akan datang. Bye, selamat belajar.